wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 3, unit 8 yang bertajuk Waspada di Belantara, yang mana pada hari ini kita akan belajar halaman 62 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan menggunakan 4 daripada 5 kata pangkal ayat dan kata pembenar mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula diharapkan yang pertama, kamu dapat memahami dan menggunakan kata pangkal ayat mengikut konteks, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat memahami dan menggunakan kata pembenar mengikut konteks. Baiklah murid-murid, apa itu kata pangkal ayat dan kata pembenar? Mari sama-sama kita saksikan puisi cilik yang ada dalam buku teks kamu. Kata pangkal ayat ialah kata yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Contohnya, maka, hatta, al-kisah, sebermula, rakian dan adapun. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Contohnya, ya, benar dan betul. Sama-sama kita saksikan paparan yang dipaparkan ini. Waspada di belantara. Irfan telah menghasilkan komik. Setelah siap separuh, Irfan ketandusan idea. Bantu Irfan menyiapkan komiknya. Sebermula, masuklah hang tua 5 bersaudara ke dalam hutan dengan mahaguru mereka. Arya Putra hatta di dalam hutan itu, Arya Putra pun memberikan banyak nasihat. Arakian bertuturlah dengan kata-kata yang baik di dalam hutan ini. Jangan sesekali bercakap besar. Sebaliknya, hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada selalu. Bukan semua tumbuhan di dalam hutan boleh kita makan. Adapun buah yang dimakan oleh monyet itu boleh dimakan oleh manusia juga. Cuba rasa buah ini. Rasanya enak. Ya, rasanya enak sekali, Mahaguru. Kalakian setelah lama berjalan, mereka tiba di lereng bukit yang berbatu. Keadaan di situ licin kerana malam tadi hujan. Maka adalah lebih baik kita daki laluan ini walaupun terpaksa berpaut pada ranting dan akar. Benar, laluan ini lebih selamat. Al-Kisah hang tuah 5 bersaudara pun meneruskan perjalanan dengan mahaguru mereka. Adapun Arya Putra terus memberikan beberapa panduan. Yang pertama, berjalan dalam kumpulan. Yang kedua, berwaspada terhadap keadaan di sekeliling. Yang ketiga, pilih laluan mengikut keupayaan kumpulan. Dan yang keempat, membawa orang yang arif tentang hutan bersama-sama. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan. Dalam petikan tadi ada contoh kata pangkal ayat. Ya, antaranya ialah sebermula, baik seterusnya hatta, baik seterusnya arakian, adapun, seterusnya kalakian. Ada lagi tak? Ya, betul. Ya, al-kisah. Lagi? Maka, dan yang terakhir sekali syahadat. Baiklah. Ini pula maksud kata pangkal ayat. Baiklah, adapun maksudnya sebenarnya tentang perihal. Al-Kisah maksudnya ialah ceritanya, kisahnya. Selalu kamu dengar, oh kisahnya, oh Al-Kisah, kan? Jadi maksudnya ceritanya, kisahnya. Hatta maksudnya maka, lalu, kemudian, hingga. Arakian maksudnya sesudah itu, akhirnya. Kalakian maksudnya kemudian, kala itu, ketika itu.
Maka maksudnya lalu seterusnya. Sebermula maksudnya pertama-tama setelah itu. Sekalian peristiwa pada sesuatu kejadian. Syahadan maksudnya selanjutnya lalu. Ini merupakan maksud kata pangkal ayat. Baiklah, ini pula merupakan contoh ayat contoh yang menggunakan kata pangkal ayat. Adapun puteri itu sungguh cantik serta tiada tolok bandingnya. Alkisah tidak beberapa lama kemudian pulanglah putera raja. Arakian bersalamanlah dua Laksmana itu. Hatta terbanglah burung bayan di angkasa. Maka Sultan Melaka pun berangkat. Sebermula keluarlah baginda dari kawasan istana untuk pergi berburu. Nak memulakan cerita kan. Jadi dia menggunakan sebermula. Ini kata pangkal ayat. Sekalian peristiwa. Betul. Sekalian peristiwa, baginda pun mudik ke hulu. Syahadan, Tuan Puteri pun masuk ke bilik peraduan. Ini merupakan ayat contoh yang menggunakan kata pangkal ayat. Baiklah, ini pula merupakan contoh kata pembenar. Baiklah, kata pembenar, ya, kemudian benar dan seterusnya betul. Ada 3 saja. Ya, benar, betul. Ya. Baiklah, kata pembenar menegaskan sesuatu perkara. Baik, contoh kata pembenar ya. Contoh ayatnya, ya, buku itu kepunyaan Siti. Yang kedua, ya, saya murid tahun 5 Dia tak boleh nafikan ayat tu. Dia menegaskan ayat tu betul. Kan? Penyataan tu betul. Benar, harga rumah itu sangat mahal. Benar, wow ialah permainan tradisional Melayu. Kalau kata pembenar betul, kaki kita akan tercedera jika memakai kasut yang tidak sesuai. Betul, benda hidup memerlukan oksigen. Ini merupakan contoh ayat yang menggunakan kata pembenar. Dah selesai. Sekarang tugas kita untuk uji minda. Apa kata? Jom sama-sama kita uji minda. Baiklah, padankan ayat soalan dengan jawapan yang betul. Adakah kamu yang melukis mural itu? Ini menggunakan kata apa? Ya, memang beginilah caranya. Betul, ya, benar. Menggunakan pandai kata pembenar. Adakah kamu yang melukis mural itu? Mana jawapan dia? Ya, hanya saya yang siapkan latihan itu. Betul ke? Salah. Memang beginilah caranya untuk menukar tayar. Betul ke? Soalannya, adakah kamu yang melukis mural itu? Betul. Ya, saya yang melukis mural itu. Baik, yang kedua, benarkah mereka bersetuju untuk membuat lakonan? Mana lakonan kat sini? Ada tak lakonan tadi? Ada, bawah ni lakonan. Nampak tak ni lakonan? Kata kuncinya lakonan. Jadi jawapannya ialah benar, mereka bersetuju untuk membuat lakonan. Baik, yang ketiga, beginikah caranya untuk menukar tayar? Kata kuncinya tayar. Jadi mana ada jawapan yang menggunakan perkataan tayar? Ada ni dia. Memang beginilah caranya untuk menukar tayar. Baik, soalan keempat, hanya kamu yang siapkan latihan itu. Kata kuncinya latihan. Siapkan latihan. Ada tak sini? Tinggal 2 je ni. Ya, betul. Jawapannya, ya, hanya saya yang siapkan latihan itu. Baik, yang kelima, soalan yang kelima, betul ke David akan berpindah ke Ipoh? Dah tak ada jawapan lain. Jadi ada perkataan Ipoh, ada perkataan David, jadi itulah jawapan yang paling tepat sekali. Betul, David akan berpindah ke Ipoh. Pilih ayat yang betul. Baik, kita tengok A. Ya, Lily ahli kelab catur.
B. Benar. Ini semua kata pembenar kan. Kucing bukan haiwan yang bertelur. Betul tak? Itu ayat tu, ayat yang betul. Menggunakan kata pembenar. Sebab kata pembenar ni dia menegaskan ayat tu betul kan. Pernyataan tu betul. Jadi tapi ini kucing bukan haiwan yang bertelur. Jadi dia dah nafikan. Jadi tak sesuai menggunakan kata pembenar. Baik C, betul. Itu bukan kemeja yang saya beli. Itu bukan. Jadi dia dah nafikan kat situ. Tak sesuai lah kita menggunakan kata pembenar di bahagian di pangkal ayat. Okey, di hadapan ayat. Baik D, benar. Dia bukan ketua pengawas sekolah saya. Betul tak? Betul tak? Betul ya. Dia bukan. Dan ayat ni ayat yang menafikan dia bukan ketua pengawas. Jadi jawapan yang paling tepat yang menggunakan kata pembenar ialah A. Pandai ya. Ya, Lily ahli kelab catur. Baik, yang kedua, betul. Ular mempunyai kaki. Betul tak? Salah lah kan. Baik B, benar. Baju Gina tidak cantik. Tidak cantik ada kat sini. Jadi B pun salah ya. Baik C, benar. Kata-kata saksi itu tidak betul. Tak ada perkataan tak betul dah nafikan ayat ni kan. Jadi ya, benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Jadi jawapan yang paling tepat ialah pandai D. Baik, soalan nombor 3. Benar ayam jantan itu bertelur? Betul ke ayam jantan bertelur? Salah kan? Mana ada ayam jantan bertelur? Ayam betina yang bertelur. Baik B. Jangkaan. Betul. Jangkaan kamu tidak tepat. B pun tak betul kan? Baik C. Betul matahari tidak memancarkan cahaya. Pun tak betul. Baik ya, buku itu dipinjam dari perpustakaan sekolah. Itulah jawapannya. Okey. Baik, nombor 4. A. Benar, tindakan kamu salah. Jadi dah berlawanan ayat tu. Jadi salah ya, tak betul penggunaan ayat tu. Jadi B. Benar Arnab mempunyai sayap. Betul ke Arnab ada sayap? Mana ada Arnab ada sayap? Salah kan? Jadi tak betul ayat ni. Baik C, betul. Seluar yang dibeli itu pendek. Atau D, betul jawapan yang diberi oleh Nisa tepat. Mana satu yang paling tepat sekali? Pandai ya, jawapannya ialah D. Baik 5. Betul, cara awak tidak betul. Betul ke salah ayat ni? Salah ya. Ya, saya tinggal di Kuantan. Betul tak? Ya, betul. Itu yang paling betul sekali. Benar, dia memang tidak hadir ke sekolah. Tak hadir. Jadi, tak betul lah. Itu dah berlawanan kan? Betul, anak perempuan Encik Johan bukan peguam. Pun tak betul. Baik, nombor 6A. Ya, bukan Miza menelefon saya. Salah. Jadi, ya, Shirley bukan kawan karib saya. Betul ke? Dia ada bukan kawan karib saya. Salah. C, betul. Malahan itu tidak majalah itu tidak diterbitkan oleh syarikat penerbitan Jaya. Salah. Jadi D, benar. Kawasan perumahan itu akan siap pada penghujung tahun 2011. Jadi jawapannya ialah D. Baik, soalan nombor 7. A. Ya, saya sedang makan bubur nasi. Kan? B. Benar, nombor telefon itu tidak tepat. Salah kan? Benar, masalah itu tidaklah rumit sangat. Salah juga. Ya, lukisan itu bukan dilukis oleh Zira. Betul ke? Salah. Jawapannya ialah A. Baik, nombor 8. A. Ya, buah rambutan itu tidak manis. Betul ke ayat ni? Salah. B. Benar, rumah itu milik Datuk Megat. Kan? Ya, beg sekolah itu bukan Azlan punya. Salah. Jadi D, betul baju kebaya itu tidak muat. Pun salah. Jawapannya ialah B. Pandai. Baik, yang ke-9 A. Betul, baju itu tidak sesuai untuk kamu. Salah kan? Tidak sesuai dekat situ. Jadi, dah berlawanan. Dah betul tapi tidak sesuai. Ya, perkataan yang menafikan. Betul. Pokok durian tidak berbuah lebat.
Salah. Jadi ya, ayat yang dibina Wunli tidak betul. Salah. Jadi benar, wow ialah permainan tradisional kaum Melayu. Jawapannya ialah D. Baik, 10A. Ya, kereta abang bukan berwarna merah. Betul ke salah? Ya, salah. Ya, dia bukan menegaskan kenyataan itu. Ya, saya tinggal di kampung Seri Damai. Betul tak? Ya, betul. Ya, C, betul. Mak Limah tidak menjual nasi lemak. Salah. Ya, D, benar. Baju abang masih belum berbasuh lagi. Salah. Jadi bila kamu terima jawapan begini, kamu menjawab soalan sebegini, kamu kena baca A sampai D. Pilih jawapan yang paling tepat sekali. Baiklah, apa kata jom kita saksikan pula soalan seterusnya. Adapun apa ni? Kuda itu dipunyai oleh Tun Kudu, adapun tidak beberapa lama kemudian, adapun bersemayamlah baginda di istana baru itu. Adapun istana itu pun siaplah. Adapun Sultan Melaka pun berangkat ke China. Adapun berlakulah permusuhan antara kedua-dua buah kerajaan itu. Adapun berburulah baginda bersama-sama hulu balangnya. Adapun baginda pun berangkatlah meninggalkan negeri Melaka. Adapun peristiwa baginda itu mudik ke hulu. Mana satu yang betul? Betul. Adapun kuda itu dipunyai oleh Tun Kudu. Baik, Al-Kisah. Pandai. Al-Kisah. Tidak beberapa lama kemudian pulanglah putera raja itu. Arakian. Pandai. Ya. Arakian bersemayamlah baginda di istana baru itu. Hatta. Pandai. Hatta istana itu pun siaplah. Kan? Maka pandai. Maka Sultan Melaka pun berangkat ke China. Kalakian? Ya, pandai. Kalakian, ya, berlakulah permusuhan antara kedua-dua buah kerajaan itu. Sebab tadi cikgu dah terangkan maksud ni kan. Sebermula, pandai. Sebermula, berburulah baginda bersama-sama hulu balangnya. Syahadan? Betul. Syahadan, baginda pun berangkatlah meninggalkan negeri Melaka. Sekalian peristiwa dah tak ada jawapan lain. Jadi itu je lah jawapannya. Pandai semua. Ya, sekalian peristiwa, ya, baginda pun mudik ke hulu. Ya, tahniah cikgu ucapkan. Baik, tulis kata pangkal ayat yang betul bagi ayat-ayat berikut. Istana itu pun siaplah. Adapun, maka, hatta, sebermula, kalakian, syahadan, mana satu yang betul? Cepat. Pandai, ya. Hatta, istana itu pun siaplah. Yang kedua, panglima itu pun diberi persalinan. Apa dia? Yang betul? Ya, pandai. Ya, Al-Kisah, panglima itu pun diberi persalinan. Baik, soalan nombor 3, baginda pun berangkatlah meninggalkan Melaka. Ya, pandai. Arakian, baginda pun berangkatlah meninggalkan Melaka. Baik, yang keempat, kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Tadi pun ada sebut, kan? Ada juga dinyatakan. Ya, betul. Ada pun. Kuda itu dipunyai oleh Tun Umar. Jawab soalan sebelumnya pun ada. Ya, ada pun. Baik, yang kelima, tidak berapa lama kemudian hamillah Permaisuri. Apa dia? Ya, pandai. Maka tidak beberapa lama kemudian hamillah Permaisuri. Baik, yang keenam, berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan. Jadi yang betul, pandai. Syahadan, berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan. Baik, yang ketujuh, berburulah baginda bersama-sama hulu balangnya. Betul. Sekalian peristiwa berburulah baginda bersama-sama hulu balangnya. Baik, yang ke-8, soalan akhir sekali. Bersemayamlah baginda di istana baru. Ya, betul. Ya, sebermula bersemayamlah baginda di istana baru. Seterusnya,
Ini pula merupakan QR code dan pautan soalan nanti tubi kata pangkal ayat dan kata pembenar tahun. Dan cikgu harap kamu dapat membuat kuis ini sebagai nanti tubi kamu di rumah. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Pohon kelapa tumbuh berjajar di tepi pantai. Barang siapa rajin belajar, tentu dia lekas pandai. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.